إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله hadirin hadirat rahimakumullah, kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita peluang untuk kita baiki kesilapan kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi peluang kita untuk tambahkan kebajikan-kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi peluang untuk kita tinggalkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab semua benda ni dengan menambah kebaikan, meninggalkan dosa, bertaubat daripada kesilapan-kesilapan yang dulu merupakan perkara-perkara yang hanya penting, yang dengan benda ni sahaja yang akan menyebabkan kita selamat dekat akhirat nanti. Kita tahu antara akidah kita, antara kepercayaan kita sebagai orang Islam ialah kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan kehidupan yang akan berlangsung selepas mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas pada kematian kita nanti, kehidupan itu bersifat kekal abadi sampai bila-bila, yang tidak ada penghujungnya. Maka kalau kita celaka ataupun kita sengsara di hidup sana, maka kita akan sengsara dalam satu tempoh masa yang tidak ada penghujungnya. Dan begitu juga sebaliknya, kalaulah kita ni bahagia, kalaulah kita ni berjaya, maka kita akan bahagia dan berjaya untuk satu tempoh masa yang tidak ada penghujungnya. Dalam Quran Allah sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa yang dapat terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dapat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang sebenar-benarnya berjaya. Dan kejayaan itu yang macam kita sebut tadi, dia akan berkekalan sampai bila-bila. Allah Subhanahu wa taala bila sebut tentang syurga dan neraka, Allah kata apa? Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya dalam keadaan itu. Kalau syurga, maka dia akan kekal dalam syurga sampai bila-bila. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia berada dalam neraka, maka dia akan kekal dalam neraka sampai bila-bila. Wal'iyadhu billah. Maka untuk pastikan kita kata apa, nasib kita pada kehidupan selepas kepada kematian kita, perkara yang dapat tentukan benda itu tak lain tak bukan adalah dengan amal salih kita, dengan usaha kita untuk tinggalkan segala keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pemurah dengan sifat Rahman dan sifat Rahim. Dia bagi kita setiap hari peluang untuk kita bangun selepas mana kita tidur, selepas mana kita bangkit daripada tidur kita, untuk terus usaha supaya kita dapat ketenangan dan kejayaan yang hakiki dan abadi itu. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita bercakap tentang soal syukur, kita tak dapat tidak, kita kena tengok, untuk rasa syukur kita kena kenal apa benda yang kita nak rasa syukur. Seorang manusia, dia akan rasa berterima kasih bila mana dia dapat faham apa yang dia dapat.
Macam kita kalau kita dapat satu pemberian, kita akan rasa seronok sangat dan kita akan ucap terima kasih pada si pemberi itu bila mana kita faham yang pemberian itu sangat-sangat berguna untuk kita. Kalau kita tiba-tiba perlukan duit contohnya, dan kawan kita tiba-tiba datang bagi kita beberapa ringgit yang menyebabkan keperluan kita terlaksana, maka kita akan rasa sangat-sangat seronok dan kita akan ucapkan dia terima kasih banyak-banyak kerana lepaskan kita daripada kesusahan. Dan begitu juga lah kalau kita rasa kita nak rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena hitung balik apa yang Allah bagi dekat kita. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kalau kita cuba-cuba untuk menghitung ataupun cuba nak list down semua nikmat yang Allah bagi, pasti kita tak akan terhitung dia kerana banyaknya. Tapi dalam masa sama juga Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dia kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Tuhan kamu, tentang pemberian-pemberian Tuhan kamu yang telah diberikan kepada kamu, fahaddits, maka hendaklah kamu sebut dan ucapkan dia. Apa dia? Apa maksud dia? Supaya kita akan kenang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara itu dia akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, kita kena faham bahawasanya nikmat yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung ialah nikmat hidayah ataupun nikmat Islam dan iman yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok pada sejarah, ada manusia, golongan manusia yang memang sememangnya dia membenci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi datang ke tempat dia berjumpa dengan Nabi, memang dia benci pada Nabi kita. Kalau kita tengok dalam sejarah Abdullah bin Ubay, bapa segala munafik dekat Madinah. Kalau kita tengok cerita dia ialah calon lah kita kata pada waktu tu untuk jadi Perdana Menteri lah dekat situ. Kakak nak menang lah time tu. Aus dan Khazraj siapa semua nak lantik dah pada waktu tu, kaum Madinah nak lantik Abdullah bin Ubay ni sebagai pemimpin dekat Madinah. Tiba-tiba datang Nabi SAW dengan segala kekuatan, dengan segala kehebatan dan perjanjian dengan penduduk Madinah yang kita kata dimeterai sebelum lagi Nabi sampai dekat Madinah, yang kita kata perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua, menyebabkan taat setia ataupun sokongan masyarakat pada waktu itu berpindah kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun pada ketika itu Muhammad bin Abdullah ni bukanlah orang Madinah. Menyebabkan timbulnya hasad dengki dalam hati si munafik ini yang bernama Abdullah bin Ubay, dan sifat benci dia kepada Nabi Muhammad dibawa sampai ke mati. Maka kita kata ada manusia yang begitu, dia jumpa dengan Nabi, dia tahu apa ajaran Nabi, tapi pada hati dia memang awal-awal lagi dia rasa benci pada Nabi disebabkan berbagai-bagai sebab. Tapi ada juga manusia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang mana dia cinta kepada Nabi SAW. Sayang dia sangat-sangat mendalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau nak banding tentang sayang dia dengan sayang kita sebagai orang Islam, sayang dia mungkin jauh lebih lagi daripada kita. Cerita tentang sayang, yang kalau kita tengok seperti mana dalam sejarah, cerita tentang pakcik dia Abu Talib. Pak Abu Talib diceritakan betapa sayangnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kan kalau kita tengok dalam sejarah ketika mana Nabi kita di pulau, tak, kita kata Nabi kita kena pulau selama beberapa tempoh tahun, ada yang kata 3 tahun dan sebagainya. Pada awal-awal siri dakwah Nabi kita, Nabi bila datang, dia bila start Nabi ni preach ataupun dakwah secara terang-terangan, maka dia di pulau oleh kaum keluarga dia ataupun oleh bangsa dia sendiri pada waktu tu dekat Mekah. Dan Abu Talib nak menunjukkan bahawa betapa cinta dia kepada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dia tidak beriman. Tengok, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak pernah menjadi seorang yang percaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan rasa sayang dia kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dia sanggup untuk bersama-sama Nabi di pulau. Kita faham bila maksud di pulau ni apa, tuan-tuan? Dia kepung dalam satu kawasan. Yang tuan-tuan pergi kat Mekah sekarang pun, kita akan tengok dia panggil sebagai Syekh Amir. Satu kawasan yang kecil ya, yang mana waktu tu semua orang Islam di isolatedkan di kawasan tu, dan dia terputus hubungan dengan orang luar. Tak ada orang yang berdagang, tak ada orang jual beli makanan, tak ada perkahwinan, tak ada apa-apa. Jadi memang betul-betul terpencil pada ketika itu. Sebab apa? Sebagai tanda protes kepada ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peliknya Abu Talib, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia disebabkan rasa sayang dia kepada Nabi kita Muhammad,
Sebab sayangnya dia kepada anak saudara dia, atas dasar sayangnya itu dia sanggup untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turut sama-sama merasai keperitan di pulau dan sebagainya, walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu sejarahnya panjang, bagaimana dia menjadi benteng yang paling tinggi, benteng yang paling kukuh mempertahankan dan melindungi tubuh batang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta pada akhir hidup dia. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dia di waktu dia berada dekat pembaringan terakhir dia, waktu sebelum dia meninggal, Nabi Muhammad kata apa? Sebut la ilaha illallah ahtajju biha indallah. Nabi kata mengucap je, sebut je la ilaha illallah, aku akan gunakan modal ini untuk aku bela kamu depan Allah nanti. Itu je. Apa sepanjang hayat ni kamu tak beriman pada Allah, tapi aku tahu kamu sayang dengan aku, sebab la ilaha illallah satu je, ahtajju biha indallah. Aku akan jadikan modal kamu sebut ni sebagai nak bagi syafaat kat kamu. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu semua cerita dia. Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan macam-macam sebab lah. Sebab takut bercanggah dengan tradisi orang ketika itu. Sampai tengok bagaimana bahayanya kita berpegang secara membuta tuli terhadap tradisi. Abu Talib, dia tahu kalaulah orang kata Nabi Muhammad yang orang jujur dan tidak pernah menipu, percayalah Abu Talib lah manusia yang pertama, yang paling faham. Muhammad bin Abdullah tak akan menipu sekali-kali. Muhammad bin Abdullah manusia yang paling jujur, yang paling amanah. Tapi kerana apa dia tak boleh nak ikut Nabi kita, tak boleh nak beriman pada Nabi kita, disebabkan apa? Disebabkan nak berpegang pada tradisi nenek moyang. Cerita dia, akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat pilu dan sangat sedih, sebab Nabi kita tahu bahawasanya setiap orang yang mati tanpa mengucap la ilaha illallah ataupun tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesudahan dia akan berada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad sangat sedih, sangat kecewa, sangat rasa hancur hati dia. Maka turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu, walaupun kamu ni seorang Nabi, walaupun kamu ni dekat dengan aku, walaupun kedudukan kamu sangat tinggi di sisi aku, tapi kamu tetap seorang manusia. Yang mana manusia, dia punya keterbatasan ataupun limitation dia, apa dia? Innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu sekali-kali tak akan mampu untuk bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang sekalipun. Kamu sayang ke Abu Talib, bahkan Abu Talib juga sayang pada kamu, tapi itu tidak akan menjadi satu penyebab untuk kamu berhak untuk bagi hidayah kepada dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walakinnallaha yahdi man yasha. Kerana apa? Hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala yang secara mutlak, dan Allah hanya akan bagi pada yang dia nak sahaja. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah hanya akan bagi hidayah ni kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita tengok bahawasanya hidayah, iman, Islam ini merupakan satu pemberian yang agung, yang besar, yang Allah hanya bagi kepada orang-orang yang terpilih. Kan? Kita kata hanya Allah bagi dekat orang-orang yang terpilih sahaja. Hatta Abu Talib yang sayang dekat Nabi kita pun Allah tak bagi hidayah tu. Tiba-tiba Allah SWT tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi pilihan pada kita. Allah pilih kita untuk terima hidayah ni. Maka kita rasa betapa bersyukurnya kita, betapa orang panggil beruntungnya kita. Kita tak ada apa-apa. Kita bukannya kaum kerabat Nabi, kita bukannya siapa-siapa, kan? Sama-sama manusia pun kita tak ada apa-apa level. Bahkan apatah lagi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah kita nak dibandingkan dengan orang-orang yang hebat, orang yang tinggi darjat dia. Tapi dalam keadaan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pilih kita untuk terima benda ni, yang mana benda ni tak semua orang dapat. Walaupun orang tu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pakcik dia sendiri pun tak terpilih untuk mendapat hidayah, tapi kita, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk berada pada malam ni sebagai tanda kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita boleh kenang benda tu, kita fikir balik, kalaulah bukan kerana hidayah ni, kita tak akan beriman pada Allah. Kalaulah bukan kerana hidayah ni, kita tak akan tunduk pada Allah SWT kurang-kurangnya 5 kali satu hari. Kalau bukan kerana Allah, kita tak akan tahu pun bahawasanya pencipta kita bahawasanya Allah SWT. Dan kalau bukan kerana hidayah ni, kita tak akan sedar pun yang akhir nanti kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan sepanjang hidup kita mungkin akan jadi macam binatang, ataupun tak lebih teruk daripada binatang.
maka disebabkan hidayah ini, maka segalanya berubah. Kita tahu daripada mana kita datang, kita tahu apa yang kita nak buat dalam hidup ni, dan kita tahu ke mana kita akan pergi satu hari nanti. Semuanya kerana hidayah ini. Maka patut-patutlah kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian ini. Baik tuan-tuan. Mula-mula kalau kita tengok tentang Islam, kita tahu ada 3 benda. Baik, kita kata ada 3 benda. Bila sebut tentang Islam, dia tidak boleh lari daripada 3 benda ni. Seorang yang nak mengaku Islam, dia kena pastikan dia menjaga ataupun dia kawal 3 perkara ni. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang kita kata hadis Jibril yang selalu kita sebut. Bila mana Jibril alaihissalam turun menyerupai sahabat, ada yang kata Dihya Al-Kalbi dan sebagainya, jumpa manusia, datang jumpa Nabi SAW, dan dia berlakon. Nabi Muhammad dia buat berlakon depan sahabat yang lain untuk tarik perhatian. Jibril tanya kepada Nabi kita, apakah iman, apakah Islam, dan apa juga ihsan. Dan 3 benda ni, bila akhir sekali, lepas Nabi terangkan iman ini, beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada Nabi, beriman pada kitab dan sebagainya, dan kita sebut sebagai rukun iman. Dan kemudian dia tanya apa itu Islam, maka Nabi cerita Islam tu ialah kamu mengucap, kamu semayang, kamu bayar zakat, haji dan puasa dan sebagainya. Dan apakah ihsan, iaitu kamu beribadat semata-mata kerana Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tak dapat rasa macam tu, kamu dapat rasa yang Allah ni lihat kita. Dan akhir sekali, bila dah berakhir, selepas berlalunya beberapa hari, Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, tahu tak apa yang berlaku hari itu? Siapa yang datang? Maka Nabi SAW jawab, kata apa? Nabi kata, itulah Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril yang datang untuk ajar kamu agama kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Agama-agama kita, Islam ni 3 benda ni. Iman, Islam dengan ihsan. Tak betul kalau kita anggap Islam kita ni hanya sekadar ibadat-ibadat ritual semata-mata. Sebab Nabi kata yu'allimakum dinakum ni merujuk kepada 3 benda ni tadi. Kalau kita rasa macam Islam ni hanya sekadar kepercayaan kita percaya. Kita percaya Allah ni Tuhan kita, Nabi ni Nabi kita, kitab dan sebagainya, tapi tak ada apa-apa perbuatan. Contohnya, maka kita kata agama kita masih lagi tempang. Sebab agama tu terdiri daripada 3 benda. Iman, kemudian dia berpindah kepada Islam, yang mana Islam ni merujuk kepada perlakuan fizikal kita. Kita semayang, kita mengucap, kita puasa dan sebagainya. Dan dia juga berpindah pada satu lagi juzuk yang dipanggil sebagai ihsan. Dan ihsan ni kita kata secara mudahnya kita cerita tentang etik kita ataupun akhlak kita. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kita dengan sesama manusia, dan akhlak kita dengan diri kita. Baik. So kita kata selalunya orang Islam bila disebut tentang Islam, sama ada dia akan terbayang tentang percaya. Bagi dia Islam ni kena percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat dan sebagainya. Itulah Islam. Ataupun kalau berpindah satu lagi tahap, dia rasa Islam ni dia percaya kemudian dia amalkan. So kita kata betul, cuma kita kata ada satu peringkat lagi, satu bahagian lagi yang mana kadang-kadang kita terlalu terlepas pandang, selalu terlepas pandang, iaitu tentang soal akhlak. Bagi kita akhlak ni benda sebagai tempelan yang bonus je. Kalau ada bagus, tak ada pun tak apa. Kalau orang kata kalau ada akhlak yang baik, bagus. Tapi kalau tak ada akhlak, seolah-olah kita rasa macam tak apa je, pilihan. Tapi sebenarnya kita kata, kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW cerita tentang iman, cerita tentang Islam dan cerita tentang akhlak ni. 3 benda ni merupakan komponen utama yang membentuk satu agama, satu din, satu cara hidup kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita nak betul-betul nak jadikan agama ini sebagai cara hidup kita, kita kena pastikan 3 benda ni ada dalam hidup kita. Kita ada sistem kepercayaan yang benar, dan kita ada perlakuan ataupun aktiviti fizikal yang tepat berdasarkan sunnah Nabi SAW. Dan dalam masa sama juga kita kena pastikan yang kita ni berakhlak dengan akhlak yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana 3 benda ni sahajalah, dengan ada 3 benda ni sahajalah yang akan menjadikan kita ni betul-betul mengambil agama ini sebagai cara hidup kita, dan bukan semata-mata ritual harian yang tanpa ada penghayatan di sebaliknya. Baik. So dalam kesempatan malam ni, insya-Allah saya cuma nak bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang kelebihan dengan akhlak yang mulia. Saya baru jumpa kitab ni.
cerita yang bagus kan. Dia cerita tentang bagaimana kita nak dapatkan akhlak yang mulia, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk apa, mujahadah ataupun apa, mujahadah ni bahasa Melayu, mujahadah juga kot bahasa Melayu, mujahadah juga dah. Mujahadah atau usaha kita untuk kita dapat. Sebab akhlak yang baik seperti mana iman yang kita kena usaha supaya dia adalah hati, akhlak juga adalah satu benda yang kita kena usaha. Dia bukan lahir. Dia bukan kata kita lahir, oh dia ni memang perangai baik, dia ni lahir memang perangai jahat, nak buat macam mana? Tak. Akhlak juga merupakan satu benda yang kita kena usaha. Sebab tu Allah SWT akan bagi kita pahala ataupun ganjaran, dan Allah juga akan bagi kita azab ataupun balasan buruk berdasarkan akhlak kita. Sebab apa? Kerana akhlak ni merupakan satu benda yang kita di bawah kawalan kita. Allah SWT dia akan bagi kita pahala dan dia akan bagi kita dosa bila mana benda tu berada di bawah kawalan kita dan kita mampu untuk tentukan bagaimana rupa bentuk dia. Tu kaedah yang kita kena faham dalam agama kita. Sebab tu kalau kita tengok orang ramai kata tak apalah, sakit akan dapat pahala, sakit sebagai kafarah dosa. Kalau kita tengok dalam perbahasan ulama-ulama maqasid, Ibnu Abi Aiz dan sebagainya, dia kata sebenarnya yang tepat untuk kita katakan bahawasanya sakit ni dia bukan untuk bagi kafarah dosa. Sebab sakit tak sakit ni ialah benda yang Allah bagi, bukan kita yang buat. So tiba-tiba Allah bagi sakit, Allah bagi pahala, agak tak kena dengan kaedah dia. Tapi yang bagaimana sebenarnya sakit dia akan bagi pahala kepada kita. Sebab apa? Bila mana kita bersabar dengan sakit tu, maka pahala itu akan timbul dengan kesabaran dan redha dengan sakit tadi, bukan semata-mata sakit. Sebab apa? Sakit-sakit ni benda yang bukan kawalan kita, bukan kita yang buat. Sebab apa? Setiap manusia dia hanya akan berhak untuk dapat pahala disebabkan perbuatan dia, dan dia akan dapat dosa disebabkan perbuatan dia, bukan perbuatan orang lain. Dalam Quran Allah kata apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Untuk manusia dia tidak akan dapat apa-apa melainkan apa yang diusahakan, dan dia juga tidak akan tanggung dosa siapa-siapa melainkan dosa dia. Orang kata suami kalau isteri tak pakai tudung dia akan dapat dosa isteri. Kita kata tak tepat, salah. Bukan macam tu kaedah dia. Dia kata apa? Suami kalau katalah contoh ya, isteri tak pakai tudung, dia akan dapat dosa bila mana dia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah, langkah-langkah untuk menegur, langkah-langkah untuk mentarbiah isteri dia sampai isteri dia pakai tudung. Maka dia akan berdosa disebabkan kelalaian dia, bukan disebabkan dosa si isteri. Ramai orang kata jangan, kalau isteri tak pakai tudung nanti suami akan tanggung. Kita kata tak boleh macam tu. Islam tak akan buat macam tu. Sebab Islam kata apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tak akan tanggung dosa orang lain. Bila mana dia tanggung dosa tu disebabkan dia bertanggungjawab terhadap benda tu. Kita kata kalau suami selepas mana dia dah buat semua tanggungjawab dia tapi isteri tetap tak mau pakai tudung, maka adakah dosa masih lagi ada kat suami? Kita kata tak. Sebab suami tak akan tanggung dosa isteri, dan begitu juga sebaliknya. Mak ayah dengan anak-anak. Ramai orang kata kalau anak-anak tak semayang, ibu bapa akan tanggung dosa. Kita kata tak betul. Tak boleh macam tu. Dan satu ketidakadilan. Tak, kita kata yang mana ayah, mak akan tanggung dosa si anak bila mana dia tidak menjalankan tanggungjawab dia untuk mendidik anak tu supaya mendirikan salat. Tapi selepas mana dia dah buat semua benda yang dia perlu dan anak tu masih lagi dalam keadaan macam tu, maka setiap orang akan tanggung kesalahan masing-masing, dosa masing-masing, dan akan dapat pahala berdasarkan masing-masing. Jadinya kita kata begitu juga dengan akhlak. Allah SWT akan ganjari kita dan dengan akhlak yang baik, dan akan seksa kita dengan akhlak yang buruk. Kerana apa? Sebab akhlak-akhlak ni satu benda yang berada di bawah kawalan kita, yang mana kita mampu untuk kawal dan kita mampu untuk usaha supaya kita dapat akhlak yang baik atas kawalan kita. Dan dalam kitab ni pun panjang dibahasakan macam mana cara nak dapat akhlak yang baik dan sebagainya. Cuma untuk malam ni, dalam kesempatan yang ringkas ni, saya cuba nak baca beberapa hadis Nabi SAW tentang kelebihan ataupun fadilat akhlak yang baik. Fadilat orang yang ada akhlak yang baik. Selepas mana dia akidah dia betul, kepercayaan dia kepada Allah betul, mengikut petunjuk Nabi SAW, dan selepas mana amal hidup dia sehari-harian dia, puasa dia, zakat dia, semayang dia, jihad dia bertepatan dengan kehendak Nabi SAW, maka satu bahagian lagi iaitu akhlak, yang mana hadis Nabi banyak sangat cerita tentang kelebihan orang yang ada akhlak yang baik. Dan kita tengok pertama sekali hadis Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata awalan al-khuluqul hasan min a'zami rawabitil iman wa a'la darajatih. Dia kata akhlak-akhlak yang baik ni merupakan satu ikatan iman yang paling tinggi
dan darjat keimanan yang paling kemuncak sekali. So kalau kita tengok iman, dia ada banyak-banyak tingkat dia. Dia ada iman orang yang peringkat biasa-biasa, ada peringkat yang pertengahan, ada yang peringkat yang paling tinggi. Dan orang yang beriman, nak tengok keimanan dia itu sempurna, salah satu tanda dia apa? Bila mana dia ada akhlak yang baik. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ustaz-ustaz kita, bahkan mungkin orang yang soleh, semayang dia bagus, puasa dia tak pernah tinggal, dia buat benda-benda baik, tiba-tiba dia ni seorang yang pemarah contohnya. Dia seorang yang jenis orang panggil apa, suka mengumpat. Ada kan? Kita tengok balik masjid, sambil jalan pun mengumpat juga, baru balik masjid, bukannya balik tempat lain. Kita kata ada macam tu. Tapi kita kata kalau tanda-tanda manusia yang mana akhlak dia, iman dia yang dah mencapai darjat yang paling tinggi, apa dia? Dia kata, Nabi SAW sebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan Albani kata hadisnya sahih. Dia kata apa? Dia kata akmalul mu'minina imanan. Sekarang ni dia cerita tentang orang beriman. Dia tak cerita pasal orang fasik. Dalam kalangan orang beriman pun dia ada level-level dia. Maksudnya perbicaraan hadis ni nak cerita tentang orang beriman. Dan orang beriman ni pun ada banyak-banyak jenis. Dan Nabi kata apa? Jenis yang paling sempurna iman dia, di kalangan orang-orang yang beriman, yang paling sempurna iman dia macam mana? Ahsanuhum khuluqa. Mereka yang baik akhlaknya. So kalau kita nak pastikan, kita bukan nak tengok orang. Tak, kita bukan nak pergi cek orang, oh dia ni akhlak tak baik ni. Kita nak cek diri kita sekarang ni. Kita ni setara mana? Kita beriman alhamdulillah, tapi setara mana iman kita? Dan benda tu akan relatif, dia akan sangat berkait, dia akan progresif dengan akhlak kita. Kalau akhlak kita makin naik, insya-Allah tu tandanya iman kita juga sedang naik. Tapi kalau kita rasa macam semayang kita kuat tapi akhlak kita makin merudum. Semayang kita kuat tapi kita punya orang panggil apa, sifat-sifat mazmumah tu masih kuat. Kita suka belajar sunnah dan sebagainya tapi akhlak kita tak berapa elok. So kita kena pasti, kita kena check balik. Mesti ada something wrong mana-mana. Sebab Nabi kata orang yang iman yang tinggi bila mana akhlak dia juga baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Pertama sekali. Hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan orang berakhlak mulia ni. Dia kata apa? Al khuluqul hasan man takhallaqa bihi kana min ahabbin nasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabihim minhu majlisan yaumal qiyamah. Allah, tengok tuan-tuan. Ni nak cerita tentang level tinggi dah. Kita kata kita tak cerita dah tentang orang fasik, orang kafir ke, orang yang tak baik ke tak. Kita nak cerita tentang orang yang dah Islam, orang yang dah beriman. Nah, orang yang beriman sekalipun dia ada darjat-darjat dia. Dan hadis kedua dia nak cerita bahawasanya Nabi kata apa? Orang yang akan paling duduk dekat dengan Nabi. Orang yang paling dekat dengan orang Islam akan masuk dalam syurga, kita kata. Orang beriman akan masuk dalam syurga, tapi bukan semua orang beriman, bukan semua orang yang masuk syurga tu akan dapat peluang untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi kata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinikum akhlaqa." Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya di kalangan kamu yang paling aku cinta dan di kalangan kamu yang paling dekat dengan aku dalam syurga nanti, pada hari akhirat nanti, siapa dia? Ahasinikum akhlaqa. Di kalangan kamu yang paling baik akhlaknya. Jadinya orang iman, orang yang beriman semua akan masuk syurga, tapi yang boleh duduk dekat dengan Nabi ialah orang yang akhlaknya baik. Makin baik akhlak seseorang itu, makin dekat dia dengan kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata dekat akhirat nanti kita nak banyak. Kita rasa kita nak yang paling baik. Dalam Quran Allah kata lilladzina ahsanum husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik dia akan dapat husna, dia akan dapat kebaikan pada hari akhirat. Apa dia? Dia akan dapat masuk syurga wa ziyadah, dan lebih lagi daripada itu. Setengah ulama tafsir kata apa? Orang yang beriman dia akan dapat syurga, dan ziyadah dia akan dapat lebih lagi. Lebih itu maksudnya apa? Beliau dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang masuk syurga akan dapat tengok zat Allah, tapi orang yang betul-betul terpilih lah masuk syurga, dia dapat lagi tambahan berupa melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tak mahu kita tuan-tuan, tiap-tiap hari sepanjang hidup kita duk sembah zat yang ni. Dan kita ada peluang untuk melihat zat ni satu hari nanti.
Maka kita rasa kita nak. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hari kita duk sebut nama, tiap-tiap hari kita bersusah payah, kita berpenat lelah semata-mata nak ikut seorang manusia yang nama Nabi Muhammad ni. Tak maukah kita duduk tepi dia satu hari nanti? Mesti kita mau, mesti kita nak. Dan macam mana cara dia? Cara dia ialah dengan kita memperbaiki akhlak kita. Sebab Nabi kata apa? Orang yang inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah hasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling disyariat oleh Nabi pada hari kiamat nanti, siapa dia? Orang yang akhlaknya yang baik. Dan ketiga, dia kata apa lagi kelebihan akhlak yang mulia? Ketiga ialah al-khuluqul hasan yaj'alul muslim min khiyarin nasi mutlaqa wa la yakunu kadzalika illa bitakhalluqi bihadzal khuluqil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Dan Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata kalau nak tengok orang yang baik di kalangan kamu, kita kadang-kadang kita rasa siapa yang terbaik? Siapa yang terbaik di kalangan manusia? Ada yang kata orang yang paling banyak harta. Ada yang rasa orang yang terbaik, orang yang paling dapat nikmat banyak ialah orang yang paling banyak anak pinak, orang yang paling banyak pengikutnya, orang yang paling kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat dan sebagainya. Tapi kita kata Nabi SAW bagi tahu bahawasanya orang yang terbaik sekali di sisi di kalangan manusia siapa dia? Dia kata inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa dia? Orang yang paling baik akhlak di kalangan kamu. Tu kesan Nabi nak bagi tahu bahawasanya kalau nak tengok orang yang paling bagus di kalangan kita ialah orang yang paling baik akhlak dia. Kalau kita tengok 2-3 orang ustaz, 2-3-4 orang ustaz alim, kita kata siapa ustaz yang paling bagus? Kita tengok akhlak dia. Contohnya, kita tengok akhlak ustaz mana yang paling baik. Sebab Nabi kata apa? Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan keempat, kita kata apa? Al-khuluqul hasan min a'zamil qurubati wa ajallil ataya wal hibat. Kita kata Nabi keempat fadilat ataupun kelebihan akhlak ni ialah akhlak ni benda yang paling besar, ibadat yang sebesar-besar ibadat. Nabi SAW sebut apa? Ma syai'a athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqi hasan fa inna allaha la yubghidul fahisha al-badhi. Nabi kata apa? Tak adalah satu benda yang lebih berat pada timbangan pada hari kiamat nanti lebih daripada apa? Lebih daripada khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Dekat akhirat nanti Allah SWT akan timbang amal ibadat kita berdasarkan amal ibadat kita masing-masing. Dan Nabi bagi tahu tak adalah satu benda yang lebih berat, timbangan berat dia lebih daripada apa? Lebih daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kita tahu tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada sistem yang kita panggil levy. Benda yang kita belajar kan dalam ekonomi kita, levy dalam commercial trading kita, benda yang modalnya sedikit tapi dia punya keuntungan besar. Tak, kita kata leverage. Kita leverage benda tu. Kalau itu tengok dalam pasaran derivatif. Tak, dalam derivatif. Saya kena sebut benda ni sebab ada orang bank kat sini. Kalau saya salah dia boleh betulkan saya. Kita tengok dalam pasaran derivatif. Apa konsep dalam derivatif? Modal yang sikit, kita akan menghasilkan untung yang berlipat-lipat kali ganda. Dengan hanya bermodalkan 7-8 ribu untuk buka margin account, dia boleh dapat keuntungan sehingga beratus-ratus ribu. Dan benda tu sebenarnya dalam Islam, dalam Nabi SAW dah ajar kita lama dah. Kan kita tengok banyak hadis-hadis Nabi bagi tahu benda yang kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua benda yang mana dia itu sangat mudah untuk disebut dekat lidah, tapi dia sangat-sangat berat di sisi Allah SWT dan sangat-sangat disukai oleh Allah SWT. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Tengok, senang, mudah je dekat mulut kita, tapi benda tu timbangannya sangat-sangat berat dan dia sangat-sangat disukai oleh Allah SWT. Dan macam tu juga dalam masalah akhlak ataupun khuluqul hasan ni, benda yang asalnya simple tapi benda tu sangat-sangat tinggi. Dia punya timbangan dia, pemberat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Nabi SAW sebut apa? Dia kata innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi
darajatas saimi al-qaimi. Allahu akbar. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang beriman, selepas dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia pula ada akhlak yang baik, dia kata, Nabi kata apa? La yudriku bi husni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Orang yang beriman kemudian dia tambah lagi benda tu dengan akhlak yang baik pada diri dia, dia akan mencapai tahap darajatas saim al-qaim. Dia akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Tuan-tuan, kita puasa. Bulan Ramadan kita puasa, alhamdulillah. Tapi kita bukanlah terkenal dengan orang panggil sifat puasa tu. Tak tahulah tuan-tuan, saya cerita tentang saya lah. Kita kata puasa ni bukan benda amalan mingguan atau amalan kita hari-hari lah. Kita nak cerita. Apatah lagi qiyamul lail. Qiyamul lail benda yang hebat, benda yang sangat-sangat besar, benda yang sangat-sangat orang panggil apa? Hebatlah dalam agama kita. Dan kita kalau nak buat boleh, tapi ya sebagai orang awam biasa kita kata payah untuk mencapai tahap sampai Allah iktiraf dia ni si puasa, dia ni si qiyamul lail. Tak, kita kata kita bila akan dapat gelaran tu bila kita selalu buat. Tak, orang kata dia ni mamat bercakap ni contohnya. Semua orang bercakap, tapi kenapa orang kita panggil dia ni mamat bercakap? Sebab dia yang paling banyak bercakap. Kalau kata dia ni kaki makan ni, kita kata kaki makan. Adakah semua orang lain tak makan? Kita kata orang lain mau makan. Orang kata mai makan, tapi dia paling kuat makan, maka sifat tu orang letak dekat dia. Ada macam tu juga. Orang lain puasa, orang lain qiyamul lail, tapi kalau orang yang jenis qiyamul lail, orang yang jenis puasa, dia akan mencapai darjah. Orang boleh kenal dia sebagai saim, qaim. Dalam bahasa Arab pun disebut sawam, qawwam dan sebagainya. Dan cara kita nak buat benda tu mungkin susah, tapi cara kita untuk kejar, untuk catch up dengan darjat ni macam mana kita nak buat? Dengan satu cara. Dengan cara dia apa tuan-tuan? Dengan kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab Nabi SAW bagi tahu, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Orang yang beriman kemudian dia ada akhlak yang mulia, dia akan dapat yudrik, dia akan dapat kejar orang yang berstatus saim, iaitu sentiasa berpuasa, dan ada orang yang berstatus qaim, orang yang bangun qiyamul lail. Tengok fadilat dia tuan-tuan. Dengan akhlak yang mulia kita dapat cover kekurangan-kekurangan kita. Kita tak tahu tuan-tuan kita akan masuk syurga dalam pintu mana. Ada orang akan masuk syurga dengan disebabkan banyaknya puasa dia. Ada orang akan masuk syurga dengan banyaknya sedekah dia. Ada orang masuk syurga dengan banyaknya salat sunat dia. Ada orang akan masuk syurga dengan akhlak baik dia. Dan seterusnya tuan-tuan, hadis Nabi SAW disebut apa? Ada ini pendek tapi sangat bermakna. Dipanggil Nabi SAW sebut al-birru husnul khuluq. Nabi kata al-birru, kebaikan. Kalau kita nak tanya apakah jenis kebaikan? Kebaikan ni macam mana? Benda baik ni apa? Nabi jawab al-birru husnul khuluq. Ni cara Nabi. Nabi ni dia dipanggil utiya bi jawami'il kalim. Nabi ni dia style Nabi bercakap, dia akan cakap benda ringkas tapi orang akan faham banyak maksud. Bukanlah benda lain tu bukannya kebaikan kita kata, tapi antara benda yang paling besar, benda yang paling portion yang paling besar mewakili kebaikan ialah akhlak yang baik. Sebab tu Nabi SAW kita tengok kadang-kadang Nabi kata amalan yang terbaik ialah sembahyang pada waktu dia. Dalam hadis yang lain Nabi kata amalan yang terbaik taat pada ibu bapa. Ada setengah hadis yang lain Nabi kata amalan yang terbaik ialah jangan marah contohnya. Kita kata yang mana yang paling baik? Tak, kita kata yang mana yang paling baik? Si yang tu pun baik, ini paling baik. Yang mana yang paling baik? Ulama-ulama kata semua benda tu ialah amalan yang terbaik berdasarkan masing-masing. Berdasarkan situasi orang itu masing-masing. Orang yang mungkin pemarah tapi sembahyang dia banyak, maka amalan terbaik untuk dia adalah dia jangan marah. Orang yang baik akhlak dia contohnya, tapi sembahyang dia lewat, maka amalan yang terbaik untuk dia apa dia? Supaya dia sembahyang pada awal waktunya dan sebagainya. Dan seterusnya Nabi SAW bila mana Nabi SAW nak hantar Mu'adh bin Jabal ke Yaman, banyak benda yang Nabi pesan dekat dia. Salah satunya apa?
Dia kata faqad awsa bihi sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal حينما بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا وداعيا إلى الله فقال له وخالق الناس بخلق حسن. Kita tengok Nabi SAW bila dia nak hantar Muaz ke Yaman, untuk jadi gubernur, untuk jadi hakim, untuk jadi pendakwah ustaz dekat sana, mestilah Nabi SAW akan pesan benda-benda penting. Tak, Nabi tak akan pesan benda-benda yang tak penting. Nabi akan pesan benda-benda yang penting untuk seorang yang bakal menggalas tugas yang tinggi ni. Dan apa dia? Dia kata antara benda yang Nabi pesan kepada Muaz pada ketika itu ialah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu hendaklah berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita tengok Nabi SAW pesan kepada seorang yang nak menjawat jawatan qadi, nak menjawat jawatan pemimpin pada waktu tu, Nabi tak suruh dia kata kamu kena pandai politik, kamu kena pandai menjawab tomahan-tomahan, kamu kena pandai jawab soalan-soalan media dan sebagainya. Tak, Nabi kata apa? Nabi kata kamu walaupun kamu seorang pemimpin, kamu seorang ketua dekat Yaman nanti, kamu kena buat apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu kena sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, sentiasa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu antara pesan Nabi. Orang panggil dalam sekian-sekian banyak benda yang Nabi boleh pesan. Nabi pesan apa? Nabi pesan tentang akhlak. Menunjukkan betapa pentingnya akhlak di sisi Nabi SAW. Dan hadis yang lain Nabi SAW sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi SAW dia kata, aku dihantar, tujuan aku untuk baiki akhlak manusia. Kita tengok Nabi, bukan setakat akhlak. Nabi datang untuk ajar Islam, Nabi datang untuk ajar agama Allah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila Nabi sebut, Nabi kata, aku ni semata-mata dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawasanya membaiki akhlak manusia merupakan sebahagian besar daripada agama kita. Sebab kita tahu Nabi ni memang dihantar untuk tentang agama, memang nak cerita tentang agama. Dan tiba-tiba Nabi kata, aku ni dibangkitkan untuk baiki akhlak manusia. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawasanya akhlak merupakan portion yang paling besar ataupun sangat besar dalam agama kita. Menyebabkan sampai Nabi kata, aku ni kerja aku memang nak baiki akhlak manusia. Sebab itulah agama. Akhlak-akhlak inilah agama. Dan antara hadis yang terakhir sekali, yang banyak ni hadis ni kan, tapi yalah, cukuplah. Tak boleh banyak-banyak sangat. Jadi kata apa? Akhlak yang baik ni, lihada ahammiyah kana sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu an yahdiyahu li khuluqil hasan, fakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi istiftahihi li salatil lail wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha li anta illa anta, wa kana yaqul Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Kata Nabi SAW ajar kita, dia ajar kita bahawasanya macam mana Nabi sendiri meminta kepada Allah SWT dalam solat malam dia. Bila dia semayang, Nabi angkat takbir Allahu Akbar, dan doa iftitah Nabi apa dia mula-mula sebelum waktu semayang malam, antaranya wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Nabi kata, wahai Tuhan, hidayahkanlah aku, lorongkanlah aku kepada akhlak yang baik, kerana tiada yang dapat melorongkan kepada akhlak yang baik melainkan Engkau, wahai Allah. Tu Nabi ajar kita. Di samping kita usaha untuk dapatkan akhlak yang baik, kita juga kena minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hidayah untuk berakhlak yang baik. Sebab kita tahu, macam tu kita kata tadi, kita cerita awal-awal tadi tentang hidayah ni benda yang milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat setara mana pun, kalau Allah tak izinkan, dia tak akan dapat. Maka kita kena usaha, dan dalam masa yang sama kita kena minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala supaya lorongkan kita kepada akhlak yang baik. Dan dia cerita
akhlak yang baik ini juga lah yang akan bawa manusia kepada Islam. Kan? Ini kata apa? Man lam yatakhallaq bil khuluqil hasan minal muslimin yunaffirun nas min da'watihi wa la yastafiduna min ilmihi wa khibratihi lianna min taba'in nas annahum la yaqbaluna mimman yastatilu alaihim aw yabdu minhu ihtiqaruhum wastisgharuhum walau kana ma yaqulu haqqan. Dia kata akhlak yang baik ni akan menyebabkan orang nak dengar cakap kita. Kita tahu, tambah tuan-tuan kat sini pun yang mungkin ialah orang panggil apa, cakupan dakwahnya lebih besar kepada non-muslim dan sebagainya. Dia kata benda yang akan menyebabkan orang tertarik dengan Islam, apa dia? Akhlak yang baik. Hatta Nabi SAW dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, kamu kena wakhfid janahaka. Maksud wakhfid dalam bahasa Arab, wakhfid janahaka ni maksudnya apa? Kamu kena tutup sayap kamu dalam bahasa Arab. Janah apa dia? Janah ni ialah sayap. Dan Allah kata apa? Allah kata wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, kalau kamu nak berakhlak dengan manusia, cara kamu nak interact dengan manusia dengan cara macam mana? Kamu kena tutup sayap kamu. Apa maksud tutup sayap? Maksud dia apa? Maksud dia kena rendah diri. Nabi, Allah SWT suruh Nabi SAW supaya merendahkan diri depan orang beriman. Supaya apa? Dengan cara ini orang akan tertarik dengan Islam. Itu setara Nabi. Kita baru start sikit je pun kan? Dah lain macam. Astaghfirullah. Dan Allah SWT sebut apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Allah SWT pesan dekat Nabi Muhammad, kata wahai Muhammad, kamu kena ingat dengan sebab rahmat Allah SWT, dengan sebab kasih sayang dengan Allah SWT, demi sifat rahmat Allah SWT tu, kamu kena buat apa? Linta lahum. Kamu kena berlembut dengan orang sekeliling kamu. Sebab apa? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu keras, walaupun benda yang kamu bagi tahu tu betul. Kalau kamu ni bersifat kasar, kamu bersifat agresif, kamu bersikap dengan sikap yang orang panggil nampak kasarnya itu, walaupun benda yang kamu nak bagi tahu tu benda benar, lan faddu min hawlik, mereka akan lari daripada kamu dan mereka tak akan dapat lihat kebaikan yang cuba kamu sampaikan. Dan benda ni yang kita kena tengok. Kadang-kadang kita nak bagi tahu dah betul lah. Kita nak cerita tentang sunnah, kita nak cerita tentang Islam, kita nak cerita tentang benda-benda yang baik. Semuanya bertepatan dengan Al-Quran. Dan isunya dekat sini apa? Isunya bukan isu benar ataupun tidak. Tapi isu dia apa? Isu cara kita nak sampaikan. Kadang-kadang orang tak terima kebenaran bukan disebabkan tak mau terima kebenaran, tapi disebabkan kebenaran itu tertutup dengan akhlak kita. Tertutup dengan akhlak kita. Dan kemudian kita salahkan orang, tak mau dengar ajaran, tak mau terima hidayah. Sedangkan kita lah sebab utama, sebab pertama sekali hidayah itu tak sampai kepada orang tadi. Sebab tu saya sebut dulu dekat Convention Sunnah, kalau ada yang datang Convention Sunnah, kita tengok dalam Quran Allah kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah kata jangan kamu cerca Tuhan lain. Adakah Allah mengiktiraf benda lain sebagai Tuhan? Mestinya tidak. Tak akan ada benda yang boleh diiktiraf sebagai Tuhan melainkan Allah SWT. Allah kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu cerca Tuhan-Tuhan mereka. Walaupun Allah tak iktiraf Tuhan tu, tapi tetap Allah SWT kata apa? Jangan kamu kata yang tak baik terhadap agama orang lain. Jangan kamu kata yang tak baik terhadap Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Walaupun Tuhan-Tuhan tu sembahnya semuanya Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan-Tuhan yang direka-reka oleh mereka sendiri. Sebab apa? Fayasubbullah. Dalam bahasa Arab, fa kat situ dipanggil apa? Fasabab. Fasababiyah. Sebab tu fayasubbu jadi maf'ul, jadi mansub dengan hazaf nun. Dan dalam Quran, dalam hadis Nabi kata apa? Wala sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Fatakhtalifu qulubakum. Pada fa sababiyah tu dia akan jadi mansub lepas tu. Macam tu juga Allah kata apa? Jangan kamu cerca orang Tuhan-Tuhan mereka. Sebab apa? Allah kata fa ni nak cerita tentang sebab dia. Kesan daripada kalau kamu cerca
fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan start cerca Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kadang-kadang mereka bukan nak cerca pun Allah. Dia tak rasa marah dengan Islam. Dia nak buat Islam, buatlah. Kita nak buat kita agama kita. Tapi bila mana orang Islam start cakap benda yang tak baik tentang agama dia, mula mengutuk agama dia, maka disebabkan dia manusia, dia akan mula cerca Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat bagaimana akhlak kita menyebabkan agama kita diperangi. Dan kita rasa macam orang tak terima dakwah kita sebab inilah sunnah dakwah. Sedangkan sebenarnya kesalahan atau kesilapan itu bermula daripada perangai ataupun akhlak kita sendiri. Dan Allah SWT kata fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka Allah kata apa? Kamu kena sentiasa maafkan mereka. Kamu sentiasa kena doakan keampunan dan kamu sentiasa kena ajak mereka berbincang dalam perkara-perkara yang berkaitan. Dan seterusnya, banyak ni hadis ni, takkan nak baca semua je. Dia kata al-khuluqul hasan aktsaru ma yadkhulu bihi an-nasul jannah. Dia kata akhlak hasan ni lah perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk syurga. Apa benda? Perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk syurga ialah akhlak yang baik. Nabi SAW sebut salah satu hadis, faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dia kata apa? Nabi satu hari Nabi pernah ditanya tentang satu benda yang dapat memasukkan manusia ni ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang paling banyak, sebab yang paling selalu menyebabkan manusia dapat masuk syurga. Apa benda? Nabi sebut dua benda. Nabi sebut taqwallah wa husnul khuluq. Dua benda ni ialah perkara yang paling banyak menyebabkan manusia dapat masuk syurga Allah. Pertama, taqwa. Taqwa kepada Allah SWT. Dan kedua ialah apa? Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik akan dapat masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang lain Nabi SAW sebut apa? Ala ukhbirukum biman yuharram 'ala an-nar atau biman tahrumu 'alaihi an-nar. Nabi kata, nak tak aku bagi tahu satu cerita, satu benda, aku nak bagi tahu kepada kamu tentang satu jenis manusia yang diharamkan untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah haramkan dia masuk neraka Allah. Apa benda? Siapa dia? Nabi kata apa? Ala kulli qaribin hayyinun sahlun. Tengok, Nabi kata, nak tak aku bagi tahu satu jenis manusia, satu jenis golongan manusia yang dia tak akan dibenarkan masuk neraka Allah. Dia akan diharamkan masuk neraka Allah SWT. Orang macam mana? Dia kata apa? Orang yang ala kulli qaribin hayyinun sahlun. Orang yang mana dengan saudara rapat dia, dengan kaum kerabat dia, dia bersifat mudah-mudah. Dan dia bersifat lembut. Dengan kaum kerabat dia, dengan keluarga dia, tak kira keluarga dia Islam ke, keluarga dia tak Islam ke, tapi dia dengan keluarga dia bersifat macam mana? Hayyin sahal. Dia bersifat lembut dan dia bersifat mudah-mudah. Kalau kita tengok kadang-kadang kita ni terbalik. Dengan kawan-kawan kita punyalah baik tak? Dengan kawan-kawan kita punyalah mesra. Nah, kawan-kawan kita boleh semua. Tak ada masalah, punyalah seronok. Tapi tiba-tiba dengan isteri kita, dengan mak ayah kita, dengan anak beranak kita, tiba-tiba kita jadi kasar, kita jadi keras, kita jadi orang panggil apa? Syadid dan sebagainya. Sedangkan kalau kita nak jadi lembut, kita nak jadi orang yang mudah, kita nak jadi orang yang orang panggil apa? Easy going. Siapa dia patutnya kita kena buat? Dengan ahli keluarga kita. Yang utamanya sekali. Dan Nabi kata orang yang lembut dengan orang yang baik, orang kaum kerabat dia yang easy going, yang mudah-mudah, yang tidak keras, siapa orang macam mana? Orang inilah yang diharamkan masuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habislah. Setakat itu dululah. Banyak lagi hadis-hadis yang lain
Termasuk Ibn Qayyim sebut apa? Dia sebut tentang ada 4 rukun untuk jadi akhlak yang baik. Dia ada 4 ciri dia. Kita sabar, dignity, iffah, syaja'ah, berani, dan adl, justice. Ada 4 benda ni merupakan 4 orang panggil tonggak untuk ada sifat yang baik. Dia seorang yang penyabar, dan dia seorang yang menjaga kehormatan diri dia, dan dia berani, dan dia juga orang panggil adil dalam keputusan dia. So tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, setelah mana kita tahu tentang orang panggil apa, kelebihan ataupun kemuliaan sifat berakhlak baik ni di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena sentiasa tanam azam kita. Tanam azam dan tanam semangat kita untuk jadi orang yang berakhlak baik. Supaya kita faham bahawasanya agama kita tak akan sempurna melainkan dengan adanya akhlak baik pada diri kita. Seorang Islam tak akan sempurna Islam dia bila mana dia, walaupun dia dah bersolat, walaupun dia dah percaya kepada Allah, melainkan dia kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan orang Islam kalau dia bercita-cita untuk sebarkan Islam dia kepada orang lain, dia bercita-cita untuk bawa orang lain kepada Islam, sebelum dia bercakap tentang soal yang lain, benda yang belum sekali kena pastikan apa dia? Dia kena pastikan bahawasanya diri dia tidak menjadi penghalang kepada kecantikan Islam itu sendiri. Dengan cara macam mana? Dengan pastikan dia menjumpakan manusia yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Macam saya sebut tadi, berapa ramai orang yang terhalang dengan keindahan Islam bukan disebabkan dia tu tak mahu tengok keindahan Islam, tapi sebab pandangan dia tertutup ataupun terhalang dengan akhlak yang tak baik yang ditunjukkan oleh si pembawa Islam tu tadi. Maka kita kata kalau kita bercita-cita nak bawa Islam, kita bercita-cita nak jadi penyambung kepada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak tarik ahli keluarga kita, kita kena pastikan diri kita tunjulkan sifat atau akhlak yang menyenangkan hati. Dengan cara itu sahajalah orang akan mula tertarik untuk tengok apa yang kita nak cakap tentang Islam. Kalau selagi mana belum berlaku benda tu, kita bimbang, kita akan menjadi penyebab kepada larinya orang daripada agama kita. Jadinya 10. Oh, pertama kali saya nak habis masa 10, habis masa lagi. Rekod ni. Jadinya nak banyak soalan, tak ada soalan. No, akhlak mana ada soalan, bukannya fiqh. Kan ada soalan? Oh, ada soalan juga fiqh. Akhlak mana ada soalan juga? Ya. Riwayat Muslim. Dengan saya ada rakyat Muslim dia laku macam dia orang punya akhlak lagi bagus dari Islam punya akhlak kan. So saya pun tak tahu macam nak counter, nak tunjuk kita punya akhlak lagi bagus daripada mereka. Dan ada satu yang dia orang tak puas hati dengan saya. Dia kata dalam ikhlak, dalam Islam etika kita tak bau orang ke. Tapi dalam dia orang nak hormat seseorang tu, bau dulu, salam berdoa dulu, baru boleh dikira berakhlak. Tapi kalau dia tak bau tu, tak berakhlak lah tu pun. Mana kalau Wallahu a'lam. Cuma yang saya nampak kat sini, isu dia apa? Isu dia hormat. Okay. Isu dia cara nak hormat orang. Yalah, benda ni memerlukan orang panggil apa? Tahap toleransi. Sebab apa? Sebab berbezanya budaya. Nah, kita kata usahkan agama, cara orang pun dah lain-lain, ataupun cara bangsa ataupun cara negara pun dah lain-lain. Kan ada benda yang dianggap sebagai respectful, satu cara yang hormat di satu negara, tapi satu negara lain dianggap sebagai tak hormat. Kita kata saya tak tahu, tak pasti betul ke tak, tapi saya pernah dengar katanya budaya untuk orang apa Korea ke apa, dia kalau nak bagi duit dekat kedai, dia tak boleh bagi kat tangan. Maksudnya kalau dia nak bayar, dia kena letak duit atas kaunter. Sebab apa? Sebab kalau bagi duit kat tangan, dia dianggap seperti disrespect ataupun downgrade tukang kedai tu, sebab macam seolah-olah tukang kedai tu minta sedekah. Wallahualam. Saya tak pasti betul ke tak. Cuma kita nak kata maksudnya benda yang akhi sebut tadi tu betul, memang mungkin boleh jadi. Cuma kita kata
apalah salahnya kalau kita ada peluang untuk bagi tahu dekat dia tentang sebenarnya orang Islam dia tak dibenarkan tunduk disebabkan ada benda yang lebih besar untuk dia jaga, iaitu akidah dia, kan. Tapi kita kata Islam mengajar kita untuk hormat, seperti mana orang-orang yang nak ya Islam ni kata nak suruh hormat, kita orang Islam sangat-sangat disuruh hormat. Bahkan Nabi SAW bila mana jenazah lalu, yang Yahudi lalu, Nabi SAW bangun sebagai tanda hormat. Orang mati dah pun, orang bukan Islam pun, tak, kita kata Nabi suruh kita bangun. Dan Nabi ajar kita dekat contohnya tanah perkuburan, Nabi ajar kita untuk buka slipper, kan. Dalam hadis Nabi tengok ada seorang tu pakai slipper dekat kubur, Nabi kata buka slipper. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk hormat. Itu nak hormat orang mati dah tu, sah kena orang hidup. Jadi kita kata ya, benda ni perlukan akhlak, perbincangan yang panjang. Kita kata kita sama-sama nak hormat orang, mungkin cara kita berbeza. Kita kata kalau dia nak tunduk, kita boleh tunduk. Dan Islam pun kita kata kita, wallahualam, saya punya pendapat lah, kita tak boleh terlalu keras dalam hal-hal yang masih lagi ada ruang. Kita tahu yang sepatutnya yang orang panggil the best practice is not to bow, kan. Tapi kalau kita kata ada mungkin kita kata sebab benda tu tidaklah dia, sebab ada benda dalam Islam yang dilarang, kita tak faham kenapa, sebab kita buat je sebab Allah tak bagi. Tapi ada juga benda-benda yang kita dilarang sebab kita tahu apa maksud di sebaliknya. Dan dalam kaedah kita apa? Mamuni asad dan lidhari'ah ubiha li maslahatin rajihatin. Satu benda yang kadang-kadang sebenarnya dia tidak menjadi larangan, tapi dia jadi larangan disebabkan nak larang satu benda yang lain. Contohnya mungkin sebab tunduk ni. Tunduk sebab apa? Dia boleh membawa kepada syirik dan sebagainya. Tapi benda tu juga kadang-kadang boleh berubah hukum dia bila mana ada maslahah yang lebih besar. Wallahualam, perbincangan tu mungkin lebih panjang. Cuma kita kata kita yakin Islam sangat menganjurkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ni selalunya benda yang bersifat common, yang boleh dikumpul ataupun boleh dikongsi oleh orang ramai. Orang akan dapat rasa kalau kita hormat dia walaupun tanpa tunduk, kan. Walaupun tanpa tunduk, kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, sememangnya bila mana benda tu menyenangkan hati, orang akan dapat rasa yang orang ni hormat dekat kita walaupun tanpa tunduk. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua soalan. Pertama, sebagai kita yang umat Islam yang sedia Islam ni, tak dibandingkan dengan revert, macam mana kita nak pupuk sifat syukur tu di dalam diri? Dan kedua, bagaimana untuk kita seimbangkan iman dan akhlak yang telah dinyatakan Ustaz ni? Baik, soalan pertama tentang macam mana kita nak rasa syukur banding dengan sahabat-sahabat kita yang revert Islam. Saya rasa macam saya sebut awal tadi, untuk kita rasa bersyukur, kita kena rasa kenapa kita perlu bersyukur. Tak, macam saya sebut tadi, kalau kita dapat duit, bila kita dapat duit dalam keadaan kita tak berapa perlu duit, dengan kita dapat duit waktu kita betul-betul perlukan duit, maka waktu bila yang kita rasa macam seronok sangat, syukur sangat, mestilah pada waktu yang kita perlukan duit. So kita kena faham bahawasanya manusia ni, sama ada dia revert ke ataupun dia born Islam ke, dia memang perlukan hidayah. Dia kena faham bahawasanya tanpa hidayah dia akan sesat. Manusia tanpa ada petunjuk, hidup dia akan lebih teruk daripada binatang. Kita tengok dalam sejarah bagaimana satu ketika waktu Islam tu tak apa panggil, agama Allah dah tak ada dekat muka bumi pada ketika itu, bagaimana manusia hidup tak ubah seperti binatang. Tak, kita tengok. Bahkan Allah SWT sifatkan Nabi Muhammad ketika mana sebelum terima hidayah atau sebelum terima Islam, Allah kata apa? Wa wajadaka dhalan fahada. Walaupun bukanlah kita kata Nabi ni kafir dan sebagainya, tapi kita kata Nabi Muhammad juga orang panggil tercari-cari sebelum terimanya hidayah Allah SWT. Sebab tu dia selalu pergi ke Gua Hira dan sebagainya untuk mencari kebenaran dan sebagainya. So kita kata untuk sentiasa rasa bersyukur sebagai orang yang telah sedia ada lahir daripada Islam, kita kena ingat bahawasanya Allah SWT telah bagi kita Islam secara percuma. Kita tanpa perlu bersusah payah, seperti mana mungkin pengalaman sahabat-sahabat kita yang reverted, berbagai-bagai tentangan,
pengalaman nak terumui Islam satu hal, kemudian pengalaman untuk pertahankan Islam dia satu hal lagi. Dan Allah SWT bagi dekat kita tanpa perlu ada cerita-cerita yang macam tu. Kita lahir dengan keadaan Islam, bahkan kita disuruh untuk amalkan Islam kita tanpa sebarang tentangan. So benda-benda macam tu kalau kita sentiasa sebut. Sebab tu Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu kena sentiasa sebut apa yang Allah bagi pada kamu supaya akan timbul rasa syukur tu. Kita kena sentiasa bagi tahu dekat diri kita yang Allah bagi kita Islam secara free. Allah bagi kita terima Islam ni dengan keadaan paling senang dan kita tak perlu bersusah payah untuk kenal Allah. Maka kita tak ada alasan langsung untuk tidak komit dengan agama ni. Tidak ada alasan langsung untuk tidak berikan komitmen yang penuh pada agama ni. Wallahu a'lam. Sentiasa sebutlah nikmat-nikmat hidayah tu kepada Allah SWT, kepada diri kita. Dan di samping kita minta hidayah yang berterusan daripada Allah. Sebab istiqamah merupakan isu yang lain pula. Istiqamah satu benda yang payah untuk kita buat, tapi kita kena buat. Allah kata apa? Fastaqim kama umirt. Kamu kena istiqamah dengan benda yang kamu diperintahkan. Baik, yang kedua, saya tak ingat ada soalan dia. Saya tak tulis soalan dia apa? Seimbang. Baik. Cuma seimbang ni bagi saya ialah benda yang bertentangan. Tak, kalau kita macam mana kita nak seimbangkan antara iman dengan akhlak? Wallahu alam, bagi saya soalan tu sendiri pun tak, mungkin dia tidak berapa tepat. Sebab bila kita kata nak seimbangkan, seolah benda tu ialah ada dua entiti yang berasingan, iman dengan akhlak. So jadi kita nak seimbang, seolah-olah takut terlebih iman nanti akhlak kurang, ataupun takut terlebih akhlak nanti iman pula kurang. Macam mana kita nak seimbangkan? Sedangkan kita dah bagi tahu tadi tentang bagaimana hubungan antara iman dengan akhlak merupakan hubungan yang bersifat, orang panggil apa, relatif. Semakin tinggi iman seseorang tu, akhlak dia akan naik. Kalau kita kata macam akhlak aku ni tinggi hari ni, tapi kenapa iman aku kurang? Kita kata tak betul. Ataupun kalau kita rasa macam iman kita makin tinggi, tapi akhlak kita tak menarik, tak makin meningkat, kita kena faham maksudnya iman yang kita sangka naik tu sebenarnya tak naik pun. Dia tak naik pun. Akhlak iman yang sebenar-benarnya meningkat bila mana dia akan melahirkan akhlak yang baik. Jadinya soal dia bukanlah kita nak seimbangkan macam mana antara iman dengan akhlak, tapi kita kena faham bahawasanya hakikat keimanan tu, iman yang sebenarnya dia akan melahirkan akhlak yang baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya, bila mana iman tu berkurang, akhlak dia akan berkurang. Gitu. Wallahu a'lam.